Untuk topik pembesaran dan pengecilan, kita akan belajar dua kaedah iaitu kaedah nisbah sisi dan juga nisbah luas. So, untuk kelas kali ini saya akan terangkan mengenai nisbah sisi ataupun menggunakan kaedah nisbah sisi pembesaran dan pengecilan. Okey, pembesaran dan pengecilan ni kita melukis objek yang sama tetapi kita besarkan ataupun kita kecilkan. Okey, macam contoh soalan nombor 1. Dia kata besarkan pencontoh A, B, C, D, E pada darjah 1 mengikut nisbah 4 nisbah 3. Maknanya kita nak besarkan kepada 4 bahagian daripada 3. So, apa yang kita kena buat dulu? Bila sebut je nisbah sisi, automatik kita kena buat pembahagian nisbah. Okey, kita nak bahagikan nisbah tu kepada berapa bahagian? Macam kelas sebelum ni, kalau nak buat pembahagian nisbah, kita tambahkan 4 tambah 3. Tapi dalam topik pembesaran dan pengecilan, kita hanya ambil nisbah yang paling besar. Kalau macam ni contohnya, 4 lah kita ambil. So, yang pertama sekali, step yang pertama kita bahagikan. Okey, bahagikan kepada 4 bahagian. So, dengan bukaan tak terlalu besar ataupun tak terlalu kecil, kita buat satu garisan pancaran, di mana garisan pancaran ni daripada titik A menyentuh B kita panjangkan. Sebab apa kita panjangkan? Sebab kita nak besarkan pencontoh. Okey. Kemudian menggunakan set square dalam topik pembesaran pengecilan, awak memang akan berkawan rapat dengan set square. Okey, apa yang awak kena buat dulu? Okey, dia kata besarkan pencontoh dengan nisbah 4 nisbah 3. So, maknanya kita nak besarkan kepada 4 bahagian daripada 3 bahagian. So, 3 ni kita selarikan dengan B. Dengan objek asal. Okay, kita gariskan. Kemudian selarikan nombor 4. So, awak akan dapat B prime yang baru, iaitu B yang baru. Ini B asal, ini adalah B yang baru. So, kemudian macam mana nak dapatkan titik C? Kita buat satu garisan pancaran. Apa-apa pun kita kena buat garisan pancaran. Nama dia pun dah garisan pancaran, maknanya kita kena pancarkan pada semua titik. So, apa kita kena buat dulu? Bila kita dah dapat dah B, so kat sini kita baca, okey, B perlu ke C. So, kita nak buat B prime nak ke C prime. Macam mana nak dapatkan C prime? Kita pergi kepada objek asal B ke C. Kemudian kita selarikan. Selarikan daripada B prime. Daripada B prime kita selarikan menyentuh garisan pancaran tadi. So, kita akan dapat C prime. Okey, macam mana dapat D pula? Dengan kaedah yang sama, kita buat garisan pancaran daripada A. Okey, kita buat garisan pancaran menyentuh D. Kemudian apa yang kita kena buat? Kita selarikan. Okey, kita dah dapat garisan CB. Kemudian kita selarikan C ke D. Okay, kita dah dapat D prime yang baru. Okey, kemudian macam mana nak dapat E pula? Kaedah yang sama, pancarkan. Dengan menggunakan garisan pancaran, kita cari D ke E dulu. Kemudian kita selarikan D prime. So, akan dapat E prime. Bila dah dapat, kita kena terangkan objek. So, buat garisan, kita terangkan objek yang baru. So, awak dah dapat besarkan pencontohan.
garisan objek dan juga garisan binaan yang macam selalu saya ingatkan dalam kelas. Awak dah dapat satu objek yang sama tetapi telah dibesarkan. Okey, soalan seterusnya dia melibatkan ada pusat untuk bulatan. So, dia kata soalan 3, besarkan pencontoh A, B, C, D, E, F pada darjah 3 mengikut nisbah sisi 5 nisbah 4. Maksudnya kita nak besarkan daripada 4 bahagian kepada 5 bahagian. Okey, mula-mula step yang pertama macam biasa kita bahagikan kepada 5 bahagian. Pada 5 bahagian, kenapa saya straightkan je? Kenapa saya tak condong? Sebab apa? Sebab kita punya objek dah condong. So, kita tak perlu nak condongkan lagi untuk pembahagian. Okey, bahagikan kepada 5 bahagian. Ya, berdasarkan kepada 5 bahagian daripada 4 bahagian. Mula-mula sekali yang second step kita buat garisan pancaran. Sebab kita nak besarkan dia kan. So, 4 kepada objek asal. Saya larikan dengan 5 untuk kita dapatkan titik B prime yang baru. Kemudian sama juga step dia daripada B ke C. Sebelum tu kena buat apa dulu? Kita kena buat garisan pancaran di titik C. Saya larikan B ke C. Dapat C prime. Itu juga dengan D. Cari dia punya garisan pancaran. Garisan pancaran C ke D. So, daripada C ke D, kita dapat D prime. Begitu juga dengan titik E. Kita larikan D ke E asal kepada D prime. So, dah dapat E prime. Okey, untuk bulatan pada pusat juga kita kena buat garisan pancaran. Kita dah dapat garisan pancaran. Daripada E asal kita gariskan kepada, saya letak O lah O. So, E gariskan ke O. Pastikan dia menyentuh awak punya kutu pusat. So, daripada E ke O, selarikan daripada E prime. So, O ke F dengan yang sama selarikan dari titik O yang baru ke F. Ini adalah F prime awak, ini adalah O prime awak. So, awak dah dapat satu pusat yang baru untuk E ke F. Kemudian, menggunakan pusat yang baru, O prime yang baru, bulatan yang baru. So, kemudian kita dapat awak terangkan. Terangkan objek awak. So, dah dapat satu objek yang dibesarkan. Kemudian kita pergi kepada next soalan. Okey, next soalan. Dia kata kecilkan pencontoh pada darjah 4 mengikut nisbah 3 nisbah 4 menggunakan nisbah sisi. So, kita bahagikan dia kepada 4 bahagian. Tapi yang kita nak kecilkan daripada 4 bahagian, kita nak kecilkan dia kepada 3 bahagian. So, gariskan, kemudian kita buat pembahagian kepada
2, 3, 4. Yang ni dia kata nak kecilkan. So, yang besar saya larikan kepada 4. Sebab kita nak kecilkan dia kepada 3 bahagian. So, barisan keempat, kemudian saya larikan. So, akan dapat D prime. Kemudian menggunakan kaedah yang sama, buat garisan pancaran. Dan cari dia punya garisan. Gariskan. Kalau akan dapat C prime. Begitu juga dengan E. Buat satu garisan pancaran. Kemudian cari C ke D yang asal. Kemudian kata C prime, buat satu garisan, lalu akan dapat D prime. Kemudian buat satu garisan pancaran ke E. Kemudian yang itu juga ada ke pusat, buat satu garisan pancaran ke pusat. Pusat O. Okey. Kemudian kita buat satu garisan daripada D ke pusat. D ke pusat, kemudian daripada D prime. D prime kita ke pusat. Ke garisan pancaran pusat. Kemudian daripada pusat ke E. Pusat ke E, kemudian daripada pusat ke garisan E. So, ini adalah E prime awak. So, ini adalah O prime yang baru. Di mana O prime yang baru ni kita gunakan untuk buat satu bulatan yang baru lah. Yang untuk E prime dan juga D prime. So, kemudian kita dapat E. Okey, daripada E ke F ada lagi bulatan. So, maknanya kita buat lagi satu garisan pancaran di pusat asal. Okay, ini adalah pusat asal. Okay, kita buat satu garisan E ke pusat. Dan daripada E ke garisan pancaran pusat, daripada pusat ke F. Satu garisan pusat ke F. Kemudian daripada pusat yang baru ke F. So, ini adalah O prime yang baru. Ini adalah F prime. Okey, daripada pusat yang baru